Alhamdulillah. Sejuk. Assalamualaikum guys. Welcome to Life of Pim with me Pim. Hari ni kita nak review untuk chapter 1082. Aku tahu video kali ni agak lambat, tapi macam biasa aku nak tunggu official punya manga keluar. So yelah, kalau ikutkan sepatutnya, kalau ikut jadual, minggu ni tak cuti. I mean like weekend ni lah, weekend lepas tak cuti sepatutnya ada chapter baru. Tapi disebabkan fan sensation keluar awal seminggu daripada yang sepatutnya, so seminggu lewat jugalah baru video untuk review ni dapat keluar. Sebab ialah nak kena tunggu Manga Plus juga, which is baru je release last weekend, Ahad semalam. Kalau aku shoot hari ni semalam lah, di Ahad. Tak apa, jom kita review 1082. Kali ni dia pendek sikit, but actually bilangan helaian yang normal lah sebenarnya, iaitu cuma 15 page. Kalau nak berbanding dengan chapter lepas 17 page, standard lah kan. Okay, double spread tak ada. Yang ada cuma semi, which is adalah separuh sikit. Dia ambil dua page tu, tapi bukanlah full page yang agak menarik. So aku tetaplah tak nak kira dia sebagai double page tu. Biasa-biasa je lah. Alright, and chapter ni dah agak menarik sebab dia cover kepada 3 situation, iaitu kita ada situation dengan Marine, kita ada dengan Cross Guild, dan last sekali penutup dia dengan Revo Army. Namun highlight chapter ni of course kepada Cross Guild. Highlight dia adalah kepada situation Cross Guild melalui tajuk dia, iaitu Let's Go and Take It. Ia berkenaan dengan our favourite Yonko, iaitu Buggy, yang akhirnya sudah pun mahu mula bergerak join title race bersama dengan Yonko yang lain untuk pergi ke Laugh Tale to become the next Pirate King. Tapi apa sebenarnya yang mendorong dia untuk jadi macam tu? Apa yang menyebabkan Buggy sampai nak meluahkan perasaan sebenarnya untuk jadi Pirate King? Tak pernah pun sebelum ni. Kalau ada pun gurau-gurau je. Ini serius babe, ini betul-betul serius. Kalau kita tengok betul-betul, tak lain tak bukan, ni semua sebab Buggy dah penat lah. Dah penat jadi bahan bully, dah penat kena bantai dengan apa orang kata the real mastermind, the real leader of Cross Guild, iaitu Crocodile dan juga Dracon Mihawk. Macam kalau kita tengok kat sini dekat page 7, dekat di dalam bilik meeting ni, Croco dengan Mihawk dia ada berdiskusi lah, orang kata tentang masa depan Cross Guild ni kan. Kalau kita tengok daripada ayat dekat sini, apa ayat Crocodile, public opinion on the Cross Guild has been very positive. Maksudnya penerimaan yang baik, nama tu pun dah makin naik, dan orang kata dah sampailah ke pengetahuan orang ramai yang Cross Guild ni wujud, yang Cross Guild ni sedang membuat something yang lain daripada yang lain. Sebab tak pernah ada pirate yang nak letak bounty atas kepala Marine. They are the first to do it kan. Dan kat sini juga kita boleh nampak jelas misi dan visi utama Cross Guild ni. Aku paling suka. Bagi aku benda-benda macam ni memang best. Benda-benda yang ada misi dan visi ni memang aku suka. Itu kalau kita tengok sini, misi Cross Guild adalah untuk menubuhkan, untuk membuat satu utopia military nation. Military nation orang kata yang sesuai lah, yang kuat lah kan, untuk melawan mana-mana kekuatan tentera-kenteraan yang lain. So ini adalah satu pemikiran yang bagi aku sama seperti seorang Yonko. Walaupun bukanlah Crocodile yang Mihawk yang betul-betul jadi Yonko, di sebaliknya menyorok di sebalik Buggy jadi Yonko, tapi apa yang dia buat ni sebiji macam perangai Yonko. Sebab itulah Mihawk ni memang boleh jadi Yonko, cuma dia malas je. And then gabung pula dengan kepala macam Crocodile. Crocodile ni kalau dia kuat lagi macam Mihawk, dia sendiri pun dah jadi Yonko, tapi kepala dia memang level-level Yonko. Nampak? Sebab kalau kita tengok betul-betul, diorang ni hampir sama dengan macam Yonko yang lain lah. Macam contohnya Big Mom. Okay, Big Mom kalau kita tengok dekat Warcade Island, Warcade Island, kita ada tengok kat situ yang Big Mom ada nak cuba membuat aliansi dengan Germa 66, tak lain tak bukan untuk nak dapatkan kehebatan militeri dorang. Dorang punya advance military tu memang power kan. So kat situ dah nampak dah Big Mom nak juga kuasa macam tu. Sama juga macam Kaido. Okay, Kaido kalau tengok dekat Wano pun sebelum ni dia pun sama, dia nak create the new Onigashima kan. Ini pun sama, a military project untuk kata ni nak jadikan the whole Wano itself sebagai markas utama base pirate dan juga syurga untuk lanun-lanun. And of course
penghasilan, senjata, smile dan macam-macam lagi. Ini adalah orang kata memang apa yang Yonko sepatut buat lah. Diorang kena besarkan lagi jajah diorang, and diorang kena kuatkan lagi kubu diorang supaya diorang boleh survive di dalam new world, and menaikkan lagi nama diorang supaya boleh recruit ramai orang, supaya orang lebih respect ataupun takut nak serang diorang dan sebagainya. Tapi itulah, itu pemikiran Kroko dan juga Doflamingo pula. Kroko dan juga Mihawk, nampak rindu betul aku nak tengok Doflamingo ni join diorang kalau betul-betul lah ikut teori tu. Tapi untuk kata the great bagi sama dia merasakan yang itu adalah small time goals. Kan bagi dia itu adalah benda yang macam permainan budak-budak. Dia kata this is not a real pirate punya impian, dia cakap kan. Untuk kat sini kita tengok bagi dia ingatkan diorang tentang situasi Red Hair, yang Red Hair pun dah mula kan bergerak pergi ke Laugh Tale kan. Kalau ikutkan sebelum ni tak ada apa-apa pun, tiba-tiba sekarang dah bergerak nak pergi Laugh Tale. And kenapa benda ini macam penting untuk bagi, kenapa bagi nak bercakap pasal benda ni, kat sini lah yang kita nampak daripada sudut flashback. Sebab dari awal lagi bagi dia tahu Shanks adalah orang yang paling layak. Dia percaya Shanks adalah yang sepatutnya the next kan, yang untuk dapat gelaran King of Pirate kan, generasi yang seterusnya. Tapi itulah, dekat flashback tu juga, masa diorang borak pasal benda ni kan, masa flashback dulu tu, Shanks cakap tak nak. Dia cakap dia masih nak jadi pirate, tapi dia tak ada rasa macam nak pergi ke Laugh Tale tu. So bagi macam kata macam pelik lah kan, macam pelik, macam heran lah kan. Macam kenapa orang hebat macam Shanks ni tak nak jadikan pirate sebagai impian utama dia, tak nak pergi ke Laugh Tale. So kita nampak bagi macam merajuk kan, tak nak kawan dengan Shanks sebab dia rasa macam Shanks dah salah arah lah, dah sesat lah, macam tak tak mengikut legasi ataupun impian yang Captain Roger dah tetapkan untuk dia. Ini based on apa yang kita tengok dekat flashback ni lah kan. And then fast forward, sekarang kita tengok bagi still pelik. Still rasa macam pelik and tertanya sebab yelah dulu tak nak, kenapa sekarang tiba-tiba nak pula. Sekarang juga macam bagi cakap dalam masa yang sama ni juga, tak kisahlah kebetulan kelak ke apa benda, bagi is indeed berada di tahap level yang sama dengan Shanks daripada sudut pengaruh, iaitu Shanks sebagai Yonko. Dia sekarang pun dah jadi Yonko kan, and Emperor. So bagi pun macam dah tak tahan lah kan, lantak lah apa nak jadi, korang nak bunuh aku ke apa. Bagi pun macam jerit terus, kalau Shanks dah start buat, aku pun nak sama kan. Macam I wanna be the king of pirate. Dia on dia punya Denden Mushi, dia terus inform and terus announce kat semua anak buah dia. Dah lah memang tak sup gila kan, memang percaya je apa dia cakap kan. Which is kalau tanya aku, ini memang satu announcement ataupun kata-kata yang sangat powerful, short and simple but very deep. Ni kalau aku nak cuba translate dia jadi bahasa Melayu ni, aku cuba jadi bagi lah. Apa impian dan cita-cita korang sebenarnya yang dah bawa korang pergi ke lautan ni? Tak ada ke rasa jiwa korang ni macam nak meronta, nak menjerit untuk mencari tujuan yang sebenar, sedangkan nyawa korang ni korang dah pertaruhkan nyawa korang kat lautan ni, yang bila-bila masa boleh diragut. Jangan takut lah, jangan takut. Tapi jangan juga terlena dengan segala apa yang kita ada sekarang. Sebab kita sekarang sepatutnya sudah mula untuk cuba mencapai apa yang sebenarnya paling kita mahukan. Dan ingatlah, aku akan sentiasa di belakang korang. Ini masanya One Piece akan menjadi milik kita. Bagi Lebih kurang macam tu lah bahasa Melayu dia. Bengang babe, bengang kalau kita tengok kat sini Kroko dan juga Mihawk. Bila dia dengar tu memang bengang gila lah kan. Sebab bagi diorang, bagi ni tak ada plan. Okay, bagi diorang, bagi tak ada plan, tak ada preparation. Nak lawan Yonko yang lain, nak sibuk dalam title race, maksudnya kau kena berlawan juga dengan Yonko yang lain. Yonko yang macam red hair, black beard, straw hat. I mean, don't get me wrong, aku suka bagi. Aku faham apa dia cakap. Macam aku cakap tadi, aku suka apa yang diluahkan. But we need to be real also kan, kita kena be real. Korang rasa Cross Guild ni, yang sekarang ni, boleh menang ke lawan red hair? Boleh menang ke lawan Blackbeard? Boleh menang ke lawan Straw Hat? Yes, Mihawk kuat. Kita tahu, kita selalu rasakan Mihawk ni level-level Yonko. Kroko pun yes, of course, pastinya kuat. Mungkin dia dulu orang kata dah kena banteng Luffy, tapi at least sekarang mungkin dia dah upgrade. Bagi pun kalau kita nak imagine, okay, maybe bagi pun kuat jugalah. Tapi still lah, cukup ke? Kita kena belajar daripada kesilapan
bagi ataupun mana-mana captain yang hidup dalam New World ni, yang nak cuba masuk dalam Titan Reef, yang nak cuba survive, kena belajar daripada kesilapan yang Law dan Kid dah buat. That you will never survive in the New World without mempunyai aliansi yang kuat. A fleet. Okay, you need a fleet. Second, ahli kru dan komander yang setia yang kuat. Nombor 3 yang paling penting sekali, of course, kau sendiri sebagai ketua, tak kisahlah bagi ke anyone, make sure lah kalau ada Devil Fruit tu dah awakening, dah power. Kalau tak ada Devil Fruit, make sure lah ada haki. And we are not talking about basic haki. Kena adalah yang advance, yang dah memang super duper padu. Tak ada king haki tak apa, kenalah ada future sight, dah practice Kembu tu. Okay, busuk dah kena pandai Rio ataupun something lah yang advance untuk survive dalam dunia ni. Sebab itulah Kid kalah dengan Shang sebab tak ada future sight. Dia dah lah ada king haki, tak ada guna pula tu. Kan kalau Shang tak bagi satu hit pun, second, third, fourth hit pun memang tak jadi apa-apa. Sama juga dengan Law, terlalu mengharapkan dengan dia punya Devil Fruit power. And kalau dah tak ada haki yang power ke apa benda, at least backup lah dengan ada commander hebat. Commander dia pun tak cukup power. Bipo pun Allah. Inilah apa yang jadi dengan Kid and Law. Habis je aliansi dengan Straw Hat, they were nothing. Pergi ke next pulau dah kena bungkus lah. Seorang tak tahu hidup ke tak, seorang lagi nampak lah ada peluang sikit untuk hidup. Kalau macam ni lah bagi nak buat juga. Bagi pun akan bungkus lah. Dengan Mihawk dengan Kroko sekali pun kena bungkus. Sebab tu diorang pun, dia bukan pasal kata takut ataupun rasa diri lemah ke benda, but you need to have a plan. Kena ready lah. Tapi itulah kan, aku suka je dengan ayat bagi tu kan. Benda pun dah lepas, benda dah jadi, benda dah cakap, nak tak nak kena gerak jugalah kan. Tapi I am more on Mihawk and Kroko side lah. Aku yakin diorang boleh come out dengan plan and yang lebih better. Kalau sekali pun nak betul-betul masuk dalam Titan Race, which is aku rasa memang confirm akan masuk Titan Race, hanya dengan brain of Crocodile, strength of Mihawk and luck from Bagi, InsyaAllah mungkin diorang boleh pergi jauh lah kan. Kita tengok lah macam mana. And cakap pasal Cross Guild ni, kita boleh pergi pula ke arah Marine punya situation. Kita nampak Sengoku dan juga Suru kat sini. For the first time, Oda reveal the first Marine yang jadi mangsa kepada Cross Guild. Matilah terkorban, iaitu Vice Admiral T-Bone. Okay, tapi itulah kita nampak daripada sudut berita, kita nampak poster bounty dia. So kita tak tahu berapa bintang ada dekat diri dia and berapa total nilai duit yang pembunuh tu dapat. Tapi itulah kita tahu dia level Vice Admiral sekarang, so for sure tinggi lah kan. Tapi itulah dalam masa yang sama, dalam perbualan diorang ni, pembunuh tersebut bukanlah seorang pirate. Ni benda mengejutkan, tetapi hanya seorang netizen yang biasa. Tak sure lah seorang ke apa, tapi yang pasti hanya netizen yang biasa. So sehingga aku pun kat sini dia cakap dia tak puas hati lah kan, rasa terkilan lah, sebab dia rasa macam apa yang Cross Guild lah buat ni, dia punya tindakan ni sangat-sangat bahaya lah kan. Okay, sebab kita bukan nak cakap daripada sudut nyawa saja. Sudut nyawa tu yes, macam mana pun memang dalam bahaya. Tapi bila Marine sendiri dah kena bounty atas kepala diorang, ini boleh mengganggu, orang kata mental, physical diorang lah. Boleh menjatuhkan semangat Marine tu sendiri. Yalah, sebab musuh utama diorang sepatutnya pirate, and they are just supposed to focus on pirate. Tapi sekarang netizen pun dah tak selamat dah untuk diorang kan. Netizen yang sepatutnya jadi tanggungjawab diorang untuk pastikan diorang ni selamat, netizen sendiri pun boleh, orang kata macam ni lah. Macam depan menghadap pirate, belakang sepatutnya netizen kita jaga, tapi punya netizen pun dah keluar pedang nak tikam kita dari belakang kan. So kesian lah juga Marine kan. Memang untuk Marine yang baik lah, kesian lah kan. Macam takut lah diorang kan, macam dah tak tahu nak percaya siapa dan sebagainya kan. Dah tak selamat. Tapi itulah, semua ni salah siapa kan. Macam mana pun semua ni salah siapa. Siapa punca segala-galanya. Kalau yang tak bukan WG, World Government kan. Masa react dekat chapter ni, aku tak ada perasan sangat lah dengan situasi T-Bone ni. Aku lebih terkejut lah macam keluar news tu kan. Tapi tu lah sebab aku lupa sedikit cerita saya ni. Tapi bila aku check balik tadi, bila aku tengok balik moment Captain T-Bone ni, Captain yang masa tu, masa dekat Water 7 tu, memang wow. Dia ni Marine yang bagus juga lah sebenarnya kan. Tariklah teruk sangat. Boleh katakan antara kategori yang baik. Tapi itulah, sedih lah kalau betul dia mati. Aku sebab yalah, bab mati ni susah sikit nak percaya. Oda kan, macam tak tahu lagi betul ke tidak mati kan. Entah hidup lagi. Cakap pasal hidup lagi ni, our man Sabo akhirnya of course hidup lah kan. Dia selamat daripada situasi Reverie, selamat juga daripada situasi dekat Lulusia kan. Sebab macam dia cakap kat sini, dia tak ada pun dekat Lulusia masa benda tu berlaku. Dia dah naik kapal belah daripada situlah kan. So selamatlah dia. Sekarang kita beralih pergi ke situasi RA. Selamatlah. Okay, diorang semua kembali ke Kamabaka Queendom.
kan, dan bersatu semulalah dengan Revo Army. Semua memang bertapak kat situ, masih bertapak kat situ. Yang menarik kat sini, kita dapat tengok juga ke semua 4 vice commander dari tiap orang kata Revo Army punya commander kan. Kita boleh start kat sini dengan contohnya dengan Ushiano ni lah kan, orang kanan kepada Molly, yang kemungkinan besar aku rasa Ming sebab rupa dia macam lembu. And then kita ada Ahiru, yang pernah diperkenalkan oleh Oda juga dekat SBS, sebabkan tangan dia benarik tu, tangan yang mechanical. Dia adalah orang kanan kepada Belo Betty. And then kita ada Gambo, dia ni macam pelik sikit, dia macam Humpty Dumpty kan, macam bentuk telur macam tu. Dia adalah orang kanan kepada Limburg. Dan last sekali adalah Jiron, orang kanan kepada Karasu. Yang kalau korang perasan kat sini, dia pun sama pelik sikit lah, sebab dia macam tengah makan binokula tu kan, teropong tu. So aku tak tahu lah dia ni robot ke manusia ke, ataupun benda tu berkait dengan devil fruit dia. Tapi pelik lah kat situ kan. And Sabo pun dia bukan datang seorang lah kan, dia datang bersama dengan orang-orang Lucia yang sempat diselamatkan daripada tragedi Malang tu. And diorang ni kebanyakannya kita memang pernah tengok dekat chapter 904. Masa diorang semua ni diselamatkan oleh komander-komander RA. Masa tu diorang rakyat-rakyat Lucia ni kena serang dengan pirate. Stres, member dah lah hidup memang susah, nak kena kumpul duit bayar ke Celestial Dragon kan, Heavenly Tribute. Diorang punya raja-raja semua pun tak boleh pakai. Lepas tu datang pula kena serang dengan pirate. Manalah tak seksa hidup diorang kan. Mana dah tak ni diorang merelakan diri untuk join Revo Army. Kalau aku jadi diorang pun tak ada pilihan lain lah. Negara memang tak ada harapan kan. Nasib lah sempat belah ikut Sabo, kalau tidak sia-sia je mati, kena hentam dengan serangan tu kan. Tapi itulah, tak apalah kan. Sebab yang paling menarik kat sini adalah page yang paling terakhir lah, page 15 kan. Akhirnya kita dapat tengok Sabo sebagai the second man in RA. And kita ada juga Ivan dan juga Dragon, iaitu kata founder lah kepada RA. Sepatutnya ada seorang lagi lah, sepatutnya kat sini ada 4 orang, iaitu Kumar, ada founder. Tapi itulah, kita pun masih menjadi tanda tanya lah kan, dengan apa situasi Kumar ni, memang tak tahu. Tapi tak apalah, dalam masa yang sama juga kalau kita tengok dialog ni, Ivankov dia rasa pelik kan, kenapa tak bawa komander lain juga kan, macam dengar cerita Sabo ni. Sebab yelah, kalau kita fikir betul-betul, komander yang lain join je, yang tak ikut si siapa, Belo Betty je kan. Kita ada je nampak Molly kat situ, Karasu dengan Limburg kan. Tapi itulah Sabo cakap kat sini, seelok-eloknya jangan bawa diorang dengar cerita ni. Sebab Sabo cakap pengetahuan tentang benda ni akan membahayakan nyawa diorang. Bila Sabo cakap macam tu, macam apa sebenarnya yang berlaku dekat Reverie ni kan. Dah lama sangat ni kan. Sebab kalau selalunya bila kita dengar tentang pengetahuan yang boleh membahayakan nyawa kita ni, dia akan melibatkan tentang macam Ancient Kingdom, history zaman dulu, ataupun Poneglyph lah kan. So adakah apa yang Sabo nak cerita ni berkaitan dengan itu, atau sekadar nak berkenaan dengan kewujudan Imu daripada sudut dia kita nampak benda tu lah. Atau maybe it's more than that kan, maybe lebih daripada tu kan. Something yang kita sendiri pun sebagai reader pun memang tak tahu, something new lah kan. Macam mungkin ada benda lebih gila daripada tu. Nervous habis, aku tak tahulah, nak fikir. Aku tak nak berteori sangat, lebih kepada nak review. So apa pendapat korang? Jangan lupa komen kat bawah Kalau dah tahu spoiler ke apa benda, atau sambungan dengan apa, please jangan spoil. Okay, komen je lah apa-apa benda yang selain daripada spoiler. Apa-apa pun, thank you for watching on my review for 1082. Minta maaf lewat sikit, benda ni pun rushing nak buat. And jangan lupa tekan button subscribe, tekan button like, tekan button share, and juga bell notification, tidak miss mana video datang. Alright, dah pukul 1 ke 2 pagi ni aku tengah shoot ni. So esok aku edit, and esok juga aku akan upload hari Selasa. Alright, thank you guys for watching. See you guys on the next video. Assalamualaikum.